Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Syakban 27 Mac bersama saya Fazida Mustafa. Berita tajuk utama malam ini. Suri rumah lemas jatuh tanduk. Juga kos amah Indonesia mungkin meningkat. Seorang suri rumah ditemui lemas selepas terjatuh ke dalam tanduk Pak Din, Telaga Emas dekat Langgar hari ini. Kehilangan mangsa Roshidah Yusof, 57 tahun, sebelum ini disedari suaminya Sulaiman Tasu, 58 tahun, selepas ternampak kasut dan motosikal milik mangsa berada di tebing tali air terbabit kira-kira jam 9 pagi. Sulaiman berkata dia mengesyaki isterinya hilang selepas mendapati Roshidah tiada di rumah mereka di Kampung Telaga Emas tidak jauh dari lokasi. Dia yang tidak sedap hati terus ke sungai berkenaan untuk mencari. Dia cakap kata tak ada, mama tak ada. Lepas tu masuk bilik tengok-tengok memang tak ada. Apabila tak ada, dia cakap kata mama bawa motor main sungai. Tengok kasut dua-dua ada. Pasang duduk elok-elok tepi motor. Sulaiman yang bekerja kampung kemudiannya bertindak menghubungi polis dan bomba memaklumkan isterinya lemas terjatuh ke dalam tali air. Sementara itu, Ketua Pasukan Penyelamat di Air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Bustan Karudin memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 10.12 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pokok Sena tiba di lokasi tidak lama kemudian. Katanya operasi turut dibantu PPDA dari BBP Jitra dan Sungai Petani selain 4 anggota polis. Bustan memaklumkan pasukan bomba telah melakukan lebih 5 kali selaman dan pencarian di permukaan air. Namun mangsa hanya ditemui kira-kira jam 45 petang tadi oleh pasukan PPDA kira-kira 7 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Keadaan sungai agak berarus walaupun pintu di air telah diketuk dan ini sedikit banyak orang kata menyukarkan kerja-kerja pencarian dilakukan dengan lebih. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk bedah siasat. Di Sepang, seorang anggota polis berpangkat Korporal maut selepas motosikal ditunggangnya gagal mengelak sebuah lori yang diparkir di tepi jalan di Jalan Kota Warisan Dengkil. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata kejadian kira-kira pukul 8.50 malam itu mengakibatkan Korporal Muhammad Haziq Bohari, 35 tahun, yang bertugas di cawangan pengangkutan IPD Sepang itu meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan awal mendapati Muhammad Haziq dalam perjalanan pulang selepas habis bertugas menuju ke Dengkil dari arah Kota Warisan. Ketika dalam perjalanan, mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha LC135 gagal mengelak sebuah lori di tepi jalan yang dipercayai rosak. Akibat pelanggaran itu, mangsa tercampak ke atas jalan raya dan dilanggar oleh seorang penunggang motosikal lain jenis Honda EX5 yang merupakan penghantar makanan e-hailing di laluan sama. Wan Kamarul Azran berkata Muhammad Haziq meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan mayatnya dibawa ke Hospital Serdang untuk dibedah siasat. Katanya penunggang motosikal berusia 34 tahun yang melanggar mangsa mengalami kecederaan di bahagian mulut dan hidung, manakala pemandu lori iaitu lelaki berusia 53 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Seorang warga emas yang tinggal di Kampung Paloh, Tuan Sulong, Kuala Terengganu sedih melihat keadaan isterinya yang terlantar akibat kanser usus kronik sejak lebih setahun lalu. Ismail Embong, 71 tahun, berkata lebih memilukan dia serta isteri Zawiyah A. Majid, 65 tahun, dijaga oleh anak perempuannya Norasyah, 34 tahun, yang merupakan golongan orang kelainan upaya OKU. Jelas Ismail, anak ketujuhnya itu merupakan OKU masalah pembelajaran yang sering diserang sawan, namun hanya dia yang boleh diharap untuk menguruskan Zawiyah.
Anak sulungnya Nur Hayati 47 juga OKU selepas mengalami demam panas ketika berusia 12 tahun dan sering diserang penyakit saraf sejak akhir-akhir ini. Ismail berkata penyakit kanser usus isterinya, Zawiyah, semakin kritikal sehingga tidak mampu lagi mengawal sistem pencernaannya sejak lebih sebulan lalu. Tambahnya, keadaan itu menyebabkan isterinya memerlukan lampin pakai buang yang banyak setiap hari yang mencecah kos lebih RM400 sebulan. Anak pakcik ni OKU, dia yang boleh harap sikit, yang kakak tu tak boleh harap langsung lah, cakap pun tak boleh. Isteri saya sakit usus, memerlukan bantuan macam pampers, nak ada dalam belanja RM400 lah dalam satu bulan. Tak termasuk makan minum lagi lah. Itu keperluan dia. Obat-obat pun tak masuk lagi. Buat masa ini katanya dia terpaksa menebuk lantai kayu di bilik tidur untuk memudahkan dia menguruskan isterinya membersihkan diri. Ismail menjelaskan tindakan itu terpaksa dilakukan ekoran ruang ke bilik air terlalu sempit, namun mereka tidak mampu untuk mengubah suai untuk membesarkan bahagian itu. Saya naklah juga kemudahan untuk tempat mandi dia, kalau boleh, sebab yang ada sekarang ni sempit sangat. Sempit sangat, saya tepuk lantai saja. Itu saja. Macam tu. Yang tandas pun yang ada tu pun buat sendiri, pun sempit juga nak masuk dalam bilik itu. Katanya mereka kini bergantung kepada pencen bulanannya sebagai seorang pesara Tenaga Nasional Berhad TNB sebanyak RM400 selain bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada Nur Hayati dan Nur Asiah masing-masing RM300 sebulan. Ujarnya 5 anak yang lain menetap di luar Terengganu, kadang-kala membantu namun memahami kerana mereka turut terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang. Ismail turut bersyukur Jawatan Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Paluh Tuan Sulong ada menyumbang katil khas untuk isterinya baru-baru ini. Orang ramai yang bersimpati boleh menyumbang menerusi akaun Bank Simpanan Nasional Ismail bernombor 111-529-843-711-763 atau hubunginya di talian 011-516-81752. Kos baharu pengambilan pekerja domestik Indonesia akan diumum selepas memorandum persefahaman MOU mengenainya ditandatangani pada April ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, struktur kos RM7,800 yang dimaklumkan sebelum ini adalah berdasarkan persetujuan Kumpulan Kerja Bersama ke-9 pada September 2013. Kos lama RM7,800 adalah berdasarkan MOU yang sudah tamat pada 2016. Memorandum Pekerja Domestik Indonesia yang baru dijadualkan ditandatangani kedua-dua negara Malaysia Indonesia di Jakarta pada awal April ini. Ketika ditanya sama ada akan berlaku kenaikan kos dalam pengambilan pekerja domestik itu, Dato' Awang berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan perkara itu berdasarkan beberapa faktor. Namun beliau tidak dapat menjangkakan kadar peningkatan atau jika berlaku penurunan. Perkara itu katanya akan semak semula dari semasa ke semasa. Arab Saudi bakal memperkenal satu aplikasi pendaftaran biometrik bagi memudahkan dan mempercepatkan lagi proses perjalanan jemaah haji dan umrah. Dengan pengenalan aplikasi berkenaan, jemaah boleh memohon visa umrah dan haji hanya menerusi telefon pintar masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services, Dato' Ahmad Ruzman Ahmad Razali berkata, syarikat pengendali umrah dan haji seharusnya mengambil manfaat dengan kemudahan ini selain menambah baik lagi proses pengendalian sedia ada. Dato' Ahmad Ruzman ditemui selepas sesi taklimat khas kepada 106 wakil agensi pelancongan umrah dan haji negara oleh Kementerian Luar Arab Saudi di kedutaannya di Ibu Negara. Apa dipanggil semua agensi ini, ada 2 sesi hari ini.
dia nak pastikan supaya sebagai salah sebahagian daripada khidmatan ejen ni adalah memudahkan jemaah masing-masing. Jadi kalau jemaah ni, kalau ejen tu tak uruskan benda ni, maka jemaah mereka akan lamalah berada di kaunter immigration Saudi. Hanya ejen-ejen yang bantu jemaah dia membuat imbasan jari kat sini, jemaah mereka akan enjoy fasiliti atau kemudahan kata proses laju ni, orang kata fast lane, very fast lane ni lah, insyaAllah. Taklimat tersebut melibatkan pengenalan serta tata cara baharu penggunaan aplikasi tersebut yang akan memudahkan proses jemaah serta urusan imigresen Arab Saudi di Jeddah dan Madinah serta kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Beliau berkata kaedah terbaru itu katanya jika dilaksanakan kelak dijangka akan mengambil masa hanya 15 saat berbanding 15 minit sebelum ini. Aplikasi biometrik itu akan dilancarkan Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Mahmud Hussein Said Khatan, esok. Selepas ini, rapatkan saf di Melaka ikut saiz sejadah. Alhamdulillah bertemu kembali. Kedah menjadi negeri terbaru membenarkan semua masjid dan suraunya menunaikan solat Jumaat dan Tarawih selain solat berjemaah tanpa penjarakan fizikal bermula 1 April ini. Ia selaras fasa peralihan ke endemik yang berkuat kuasa di seluruh negara pada tarikh sama. Perkara itu diumumkan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah JAIK Muhammad Yusri Muhammad Daud menerusi satu kenyataan yang memaklumkan Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah selaku Ketua Agama Islam Negeri memberi perkenan untuk pelaksanaan solat tanpa penjarakan itu. Katanya turut dibenarkan adalah solat jenazah, namun penjarakan fizikal masih diwajibkan bagi aktiviti mengimarahkan masjid yang lain. Seperti majlis berbuka puasa, sahur dan moreh perlu dilaksanakan dengan penjarakan fizikal, manakala makanan digalak untuk disediakan secara bungkus selain program Ihya Ramadan seperti kuliah dan lain-lain. Selain itu, majlis qiyamul dan iktikaf dibenarkan diadakan dengan SOP yang sedang berkuat kuasa. Bagi pengurusan jenazah bukan COVID-19, Muhammad Yusri berkata ia perlu dilaksanakan mengutamakan langkah pencegahan wabak ditetapkan manakala aktiviti ziarah kubur tidak boleh membabitkan perkumpulan yang sesak. Manakala khutbah, ceramah, kuliah dan kelas pengajian di masjid dan surau dibenarkan dengan pematuhan SOP, begitu juga majlis akad nikah di masjid. Jemaah yang hadir perlu memastikan penjarakan minimum selain tidak mempunyai gejala COVID-19. Tindakan sama turut diambil Selangor. Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan supaya solat berjemaah tanpa penjarakan sosial di masjid dan surau seluruh negeri itu dibenarkan berkuat kuasa Jumaat depan. Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad berkata, ketetapan tersebut dibuat selepas baginda mengadakan satu rundingan bersama beberapa agensi kerajaan negeri dan ahli-ahli Dewan Diraja Selangor. Baginda juga berkenan solat tarawih dibenar dilaksanakan 20 rakaat sepanjang bulan Ramadan tahun ini di semua masjid dan surau di negeri ini. Datuk Muhammad Syahzihan berkata, para jemaah dikehendaki mengikuti beberapa ketetapan yang ditetapkan seperti hanya individu lengkap vaksin sahaja dibenarkan hadir ke masjid atau surau. Individu berumur 18 tahun dan ke bawah lengkap 2 dos vaksin dibenarkan hadir ke masjid dan surau selain perlu membawa sejadah dan memakai pelitup muka. Manakala individu yang bergejala diminta menangguhkan sebarang aktiviti di masjid dan surau sehingga tahap kesihatan dapat dipastikan demi menjaga kesejahteraan jemaah yang lain. Manakala Melaka benarkan jemaah rapatkan saf namun mengikut saiz sejadah juga bermula 1 April. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata kelonggaran itu diberikan kerana pengekalan jarak masih ada namun lebih rapat berbanding amalan sebelum ini iaitu penjarakan 1 meter. Melaka benarkan solat jemaah jaraknya adalah antara 1 sejadah dan ia masih ada sedikit penjarakan. Melaka sebelum ini memberi kelonggaran kepada pengurusan masjid menggunakan budi bicara mereka sendiri untuk mengawal penjarakan jemaah.
Ia susulan kerajaan negeri tidak menetapkan secara rasmi kebenaran merapatkan saf seperti dilakukan di Perlis, memandangkan Melaka mempunyai lebih 313 masjid dan surau bertaraf masjid yang menyediakan ruang mencukupi meskipun mengamalkan penjarakan fizikal. Super Cube International Sendirian Berhad menyasarkan untuk melahirkan lebih 20,000 orang jutawan tahun ini yang memasarkan produk-produk jenama syarikat itu tanpa perlu mengeluarkan modal. Pengasasnya, Haifa Amira, berkata sejak memulakan perniagaan 2 tahun lalu, Super Cube telah berjaya mencatatkan jumlah jualan terkumpul lebih 20 juta ringgit hanya dalam tempoh setahun. Pada tahun 2022, kami sasarkan jualan lebih dari 30 juta ringgit dan kami sasarkan untuk melahirkan lebih daripada 20 jutawan Super Cube. Tahun ini kami lahirkan 15 orang. Tahun 2022, kami ingin lahirkan lebih 20 jutawan Super Cube dan untuk jangka masa yang panjang, kami ingin menjadi satu platform terbesar yang boleh bantu orang berniaga tanpa modal. Menurutnya lagi, setakat ini, Super Cube mempunyai lebih 25,000 ejen jualan sah di seluruh negara dan mahu membimbing lebih 20,000 ejen baru pada tahun ini bagi membantu mereka meraih pendapatan melebihi 4 angka. Haifa ditemui TV Al-Hijrah selepas majlis makan malam gala dan penghargaan kepada top leader dan jutawan Super Cube di Subang Jaya. Pada orang yang suri rumah juga, ini adalah peluang you untuk membina income di mana you tak perlu handle stock, you tak perlu nak post barang, you hanya masuk order dalam sistem je. So sangat senang bersama Super Cube dan you boleh dapat income. Yang penting adalah usaha dan tawakal. Dalam majlis ini juga Super Cube turut melancarkan produk terbarunya iaitu Super Bite yang dihasilkan dari coklat putih, oat dan kurma yang mampu membekalkan tenaga. Orang ramai yang ingin bersama menjana pendapatan bersama Super Cube boleh melayari laman web www.supercube.my. Selepas 6 hari, 132 orang sah terkorban. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan ke atas kemudahan awam di Arab Saudi dan Yemen. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres mengutuk keras serangan itu yang mengakibatkan 8 orang maut. Serangan udara yang menyasarkan kemudahan tenaga dan fasiliti awam di Arab Saudi dipercayai dilakukan Houthi. Puak pemberontak Houthi di Yaman pada Jumaat mengaku bertanggungjawab melakukan serangan drone dan peluru berpandu ke atas kemudahan tenaga Arab Saudi. Serangan menyasarkan kemudahan penyimpanan minyak syarikat Aramco itu mengakibatkan 2 tangki simpanan terbakar. Susulan tindakan itu, sebuah pakatan diketuai Arab Saudi melancarkan operasi ketenteraan di Yaman termasuk Sana'a dan bandar pelabuhan Laut Merah Al-Hudaidah yang dikuasai Houthi. Lapor Xinhua, serangan balas di Sana'a mengakibatkan 8 orang terbunuh manakala 3 cedera. Guterres menggesa semua pihak menghentikan sebarang provokasi, meredakan pertelingkahan dan mematuhi undang-undang antarabangsa. Kesemua 132 penumpang dan anak kapal pesawat China Eastern Airlines yang terhempas pada Isnin di Guangxi Zhuang, Selatan China disahkan telah terkorban. Pengumuman rasmi tersebut dibuat semalam selepas 6 hari usaha mencari dan menyelamat dilaksanakan. Menurut laporan media, kaki tangan dari pelbagai jabatan termasuk bomber, askar, polis bersenjata, keselamatan awam, kesihatan dan kuarantin telah digerakkan untuk menjalankan siasatan besar-besaran di tapak nahas sejak 6 hari berturut-turut. Hasil siasatan menunjukkan tiada tanda terdapat mangsa yang terselamat dalam nahas itu. Setakat ini, identiti 120 mangsa nahas telah disahkan melalui ujian DNA. Sementara itu, Ibu Pejabat Tindak Balas Kecemasan Negara memaklumkan kotak hitam kedua pesawat terbabit telah ditemui. Rabu lalu, kotak hitam pertama dipercayai perakam suara bahagian kokpit telah berjaya ditemukan. Ketika ini, kerja-kerja memuat turun dan menganalisis data dari kotak hitam bagi mengetahui punca nahas giat dijalankan.
Sekurang-kurangnya 5 orang cedera dalam 2 serangan di bandar Lviv, barat Ukraine. Serangan terbabit merosakkan infrastruktur awam termasuk tangki penyimpanan bahan api di bandar Lviv. Difahamkan serangan jarang berlaku di Lviv. Pembantu Presiden Ukraine Andriy Yermak berkata serangan terbabit adalah usaha untuk menakutkan rakyat Ukraine dan diplomat luar yang berada di bandar itu. Lviv terletak kira-kira 70 km dari sempadan Poland di mana Presiden Amerika Syarikat Joe Biden sedang melawat negara itu. Serangan di Lviv semalam menyebabkan kepulan asap tebal kelihatan di pusat bandar itu. Datuk Bandar Lviv Andriy Sadovi berkata serangan pertama semalam menyebabkan tangki penyimpanan bahan api terbakar manakala serangan kedua menyebabkan kerosakan besar kepada kemudahan pertahanan. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam kemalangan bas di Andhra Pradesh pada Sabtu. Nahas terbabit turut mengakibatkan 45 orang cedera. Menurut pihak berkuasa, kecuaian pemandu dipercayai menjadi punca kemalangan hingga mengakibatkan bas terbabit terjatuh dari tebing. Kemalangan pada waktu malam itu berlaku kira-kira 25 km dari Tirupati. Penumpang yang cedera telah dibawa ke hospital berdekatan selepas berjaya dibawa keluar daripada bas. Kemalangan maut itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri India Narendra Modi yang memaklumkan pampasan akan diberikan kepada waris mangsa yang meninggal dunia serta mereka yang cedera. Sejak bermulanya pandemik COVID-19, Dana Perindustrian Kecil dan Sederhana PKS Bank Negara Malaysia telah dimanfaatkan oleh lebih dari 53,000 PMKS dengan jumlah pembiayaan berjumlah hampir 20 bilion ringgit. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.